InsyaAllah. Sejuk. Tutup Iban. Sejuk. InsyaAllah kita buka pengajian kita malam ni dengan kita sama-sama membaca Ummul Kitab. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kiram ashab nizam sya'ulahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan bising dengar aja, duduk diam. Ya main. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad umamil muttaqin wa qaddu'al mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil alim azim. Sini duduk. Yang jauh yang tu. Sini. Qala Allah Subhanahu wa taala fil Qur'anil Karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu oleh kalangan kamu akan beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya barang siapa dikenaki oleh Allah taala kebajikan, saya berikan kepahaman di dalam bidang agama. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadatu istifada wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati ila al-khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa rukubihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang dihormati silakan Tuan Imam kita Fatih Ustaz Azhar, seluruhnya silakan Tuan Bilal, kemudian pengurusi surau, jawatan kuasa surau, sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah taala kita dapat bersama pada malam ini insya-Allah untuk kita sambung kuliah kita. Itulah kitab hadis kursi. Kitab hadis kursi. Hari itu kita dah baca sedikit 3/4 daripada hadis di muka surat 121. Larangan melakukan kezaliman tu kita dah baca dah. Ada sikit lagi tak habis. Itulah hadis kursi berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Terhadap hambanya lah. Jadi perkataan ya ibadi itu diulang banyak kali. Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitahu.
Ya ibadi kullukum ja'i illa man at'amtuhu. Ya ibadi kullukum arim illa man kasautuhu. Ya ibadi annakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Ya ibadi innakum lan tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu nafi. Ya ibadi law anna awwalukum wa akhirukum wa insanukum wa jinnakum. Dan banyak kalilah diulang. Banyak kali ulang, wahai hambaku. Wahai hambaku, kata Allah Ta'ala, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku jadikan perkara yang diharamkan di kalangan kamu juga. Oleh itu janganlah kamu buat kezaliman, kata Allah. Wahai hambaku, kalian semua sesat, melainkan orang yang aku beri hidayah kepadanya. Oleh itu mohonlah hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai hambaku, kalian semua lapar. Kalian semua lapar kecuali orang yang aku beri makan pada dia. Oleh itu mohonlah makanan daripadaku. Nescaya aku berikan makanan, kata Allah Ta'ala. Kemudian wahai hambaku, kamu semua asalnya telanjang, tidak berpakaian, melainkan orang yang aku beri pakaian kepadanya. Oleh itu mohonlah pakaian padaku, kata Allah Ta'ala. Dan seterusnya lah, sampailah kepada wahai hambaku, sesungguhnya ia ketetapan ini ialah amalan-amalan kalian yang aku mengiranya bagi kalian. Sampai situlah. Gitu. Ya ibadi innama hiya amalukum uhsiha lakum, dia. Summa wafikum iyahu. Wahai hambaku, dia kata, sesungguhnya ia ketetapan ini ialah amalan-amalan kalian yang aku mengiranya bagi kalian. Kemudian aku sempurnakan dia. Aku sempurnakanlah segala amalan-amalan tadilah. Macam tu. Lepas tu, faman wajada khairan falyahmadillah. Wa man wajada ghaira zalika fala yalumanna illa nafsuh, kata Allah Ta'ala. Siapa yang mendapati kebaikan, maka naklah dia memuji Allah Ta'ala. Siapa buat kebaikan, maka naklah dia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa yang mendapati selain daripada itu, maka janganlah dia mencela sesuatu melainkan pada dirinya sendiri. Jangan dia cela melainkan diri sendiri. Mic ni macam tak kuat dah. Kuat? Boleh? Kan? Siapa yang mendapat sesuatu kebaikan, kan, maka dia naklah muji Allah Ta'ala lah. Kalau dapat sesuatu kebaikan terhadap diri sendiri, maka naklah kita banyak memuji Allah Ta'ala. Jangan cakap, ni siapa ni? Baju merah ni. Jangan bercakap. Time start mengajar, jangan cakap. Senyap je kan. Dengar. Pasang telinga. Dengar. Dah habis kan, baru cerita kat luar dengan kawan. Boleh? Boleh tak? Baik. Pasang telinga dulu. Pasang rakam kan. Apa saya cakap rakam? Rakam. Luar kan, barulah cerita. Cerita oleh dengan kawan. Apa yang saya ajar tadi kan? Macam tu. Baik. Jadi siapa yang mendapat satu kebaikan, maka naklah dia memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana-mana kebaikan yang kita dapat, yang kita buat, maka itu semua adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak orang usaha buat baik tapi tak dapat juga. Banyak buat jahat. Dia tak terjangkau ke buat baik tu, walaupun dia dah ada usaha nak buat baik. Salah satu mungkin disebabkan oleh pengaruh kawan dia lah, pengaruh orang yang di sekitar dia. Kerana seseorang itu kita tengok dengan siapa dia berkawan. Kalau dia berkawan dengan orang yang tak elok, akhlak yang jahat, maka dia pun jadi jahat. Kalau dia berkawan dengan orang berbaik, orang bagus-bagus, akhlak baik, akhlak mulia, insya-Allah, maka dia pun jadi orang baik, insya-Allah. Itu sebab tadi Allah Ta'ala kata, sesiapa yang mendapati kebaikan,
maka dia naklah dia muji Allah Subhanahu Wa Taala. Kena puji Allah Taala lah kalau kita dapat buat baik. Kerana tanpa kekuatan daripada Allah Taala dan juga tanpa taufik hidayah Allah Taala, tentu kita pun tak boleh nak buat baik. Tentu kita banyak buat jahat. Dan siapa yang mendapati selain daripada itu, maka jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri. Siapa yang banyak buat jahat, buat perkara mungkar dan sebagainya, maka janganlah dia salahkan orang lain, tetapi salahkan diri sendiri. Said berkata, apabila Abu Khidis Al-Khawlani menceritakan hadis ini, beliau berlutut di atas kedua-dua lututnya. Berlutut di atas kedua-dua lutut. Jadi hadis ini orang kata merupakan hadis sangat penting lah. Ini nak menyatakan tentang sifat orang kata yang ada kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti Allah Taala tidak melakukan kezaliman, Allah Taala tak menzalimkan hamba. Kemudian sampai itu nak beritahu Allah Taala yang memberikan taufik hidayah pada kita. Kemudian Allah Taala yang beri kita pakaian, walaupun zahiriat kita yang mencari pakaian. Kemudian Allah Taala bagi kita makan dan minum. Kemudian Allah Taala juga berkata pada kita, kamu ni ataupun kita ni manusia ni banyak buat dosa kan. Ada sebut dalam hadis tu, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, kamu semua banyak buat kesalahan siang dan malam, dan aku inilah yang mengampunkan segala dosa, maka naklah kamu minta ampun padaku, nescaya aku akan mengampunkan dosa kamu. Kemudian Allah Ta'ala juga sebut, kalau seandainya dihimpunkanlah segala orang-orang baik daripada zaman Nabi Adam AS sampailah kepada zaman Nabi Muhammad SAW, dikumpulkan semua orang-orang baik, orang-orang soleh, dikumpulkan dalam satu tubuh, satu badan, dan menjadi orang yang paling soleh dan paling bertakwa. Sesungguhnya dia tidak akan mengurangkan sedikit pun ataupun tidak menambahkan sedikit pun daripada kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kalau dihimpunkan segala orang-orang jahat semenjak daripada Nabi Adam AS sampailah kepada umat Nabi Muhammad SAW, dikumpulkan semua orang jahat, dijadikan dalam satu batang tubuh, menjadi orang yang paling jahat dalam dunia. Sesungguhnya dia tidak akan mengurangkan kerajaanku walaupun sedikit pun. Mana qasa zalika min mulki syai'an. Sedikit pun dia tak akan mengurangkan kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Allah Taala sebutlah dalam hadis ni, dan orang kata hadis ni banyaklah ada punya pengajaran-pengajaran yang kalau kita fikir banyak pengajaran terdapat dalam hadis ni. Baik, kalau sebut dalam kitab ni ada 4 pengajaran sebut sini. Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Maha Adil dan sama sekali tidak akan berlaku zalim. Dia sama sekali tak akan berlaku zalim terhadap hamba-Nya. Maka lebih-lebih lagi manusia tak boleh melakukan kezaliman ke atas diri dan juga orang lain. Jadi Allah Ta'ala ini bersifat adil, Allah Ta'ala ini bersifat Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah Ta'ala Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan dia takkan buat zalim pada hamba-Nya, kerana sifat zalim tak ada kepada Allah. Sifat zalim tak ada pada Allah. Yang ada zalim pada manusia. Jadi Allah Ta'ala tak zalim pada hamba-Nya, walaupun sedikit pun tak ada zalim. Yang zalim itu ialah manusia sendiri dengan mengabaikan contohnya perintah, benda yang difardukan, sembahyang, puasa, zakat dan sebagainya. Banyak benda-benda yang diabaikan oleh manusia. Jadi manusia lah yang menempah azab sendirilah besok di akhirat besok. Kemudian galakkan supaya memohon apa sahaja kepada Allah Ta'ala dan tidak berputus asa daripadanya. Kalau Allah sebut dalam hadis tadi kan, dalam hadis tu dia kata fas'aluni fa'ataituhu kulli insanin mas'alatuhu
ma naqasa zalika mimma indi illa kama yahqusul mikhyat iza udhilal bahra. Allah Ta'ala kata, dia kata, maka naklah kamu minta, oleh kamu akan daku. Nasihat aku berikan kepada setiap manusia apa-apa saja permintaan dia. Kemudian apa yang aku dah beri permintaan, apa mereka minta tadi, mana qasa zalika mimma indi, dia tidak mengurang pun walaupun sedikit pun apa yang ada pada sisi Allah Ta'ala, illa kecuali kama yanqusul mikhyat, kecuali sebagaimana kuranglah setitis air laut, mengurangkan oleh jarum apabila dimasukkan oleh air laut masuk dalam laut. Tentang bayangkanlah macam kita bayangkanlah jarum yang sifatnya fizikalnya kecil kan fizikal kecil kan, jadi kita masukkan dalam air laut, kemudian kita angkat jarum tu, berapa banyak air yang melekat ke air jarum? Tak ada kan, kalau ada pun sikit lah, dan kemungkinan besar memang tak ada lekat air pun. Itulah perbandingannya lah, perumpamaan kalau kita minta kepada Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala bagi apa yang kita nak tu, dia tidak akan mengurang pun walaupun sedikit pun apa-apa yang ada pada sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu kan. Ini menunjukkan pada kita bahawa kerajaan Allah Ta'ala tu maha luas, maha hebat kan. 7 petalan langit dan 7 petalan bumi kerajaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun banyak pun kita minta pun tidak akan mengurangkan. Walaupun semua manusia minta, semenjak daripada umat Nabi Adam AS sampailah kepada umat baginda Rasulullah SAW, semuanya minta terhadap Allah Ta'ala akan segala permintaan. Kemudian Allah Ta'ala memperkenankan semula permintaan tadi. Allah Ta'ala kan tidak akan mengurangkan kerajaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kecuali sikit sajalah. Baik, kemudian Allah Ta'ala akan memandang kepada amalan yang dilakukan oleh seseorang dan memberi balasan yang setimpal dengan kepadanya. Allah Ta'ala akan memandang kepada amalan yang kita lakukan. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah Ta'ala tidak memandang kepada tubuh badan kamu, jasad kamu, tetapi Allah Ta'ala memandang kepada hati kamu dan juga amalan-amalan kamu. Kita tengok amalan kita tu kan, adakah amalan kita ikhlas kepada Allah Ta'ala atau tidak. Mana amalan-amalan yang ada perasaan syirik kan, yang berkenaan kepada pandangan manusia, maka amalan-amalan itu akan dipukulkan semula, dicampakkan ataupun dipukulkan semula kepada muka orang yang beramal tadi. Kerana Allah Ta'ala tidak akan menerima amalan-amalan yang ada syirik ataupun yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian memuji Allah Ta'ala atas pemberiannya dan bermuhasabah diri pada kebaikan yang ditimpanya. Memuji atau Allah Ta'ala segala pemberian daripada Allah Ta'ala walaupun sedikit. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid, kata Allah. Kalau kamu bersyukur, nescaya aku tambahkan lagi. Kalau kamu kufur, maka azabku adalah sangat pedih. Man lam yashkuru qalil lam yashkuru katsir. Barang siapa yang tidak bersyukur dengan pemberian yang sedikit, maka dia tidak akan bersyukur dengan pemberian yang banyak. Pemberian sikit pun tak syukur, macam mana nak bagi banyak-banyak? Kalau bagi banyak, lagilah kufur. Lagi kufur lah, lagi lupa diri lah, tak ingat dunia lah. Dia bermula daripada benda kecil. Pemberian sedikit walaupun tak banyak, kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian bermuhasabah diri pada keburukan yang ditimpa oleh Allah Ta'ala, musibah-musibah, bala bencana dan sebagainya kan. Kita muhasabah, kita cek diri kita lah. Kadang-kadang kita lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka akhirnya Allah Ta'ala menimpakan sesuatu musibah. Dan sesuatu musibah itu kalau menimpa pun kadang-kadang ada rahmat di sebalik daripada musibah tersebut. Kan kullu yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana, kata Allah Ta'ala. Kullu yusibana, kata oleh Muhammad, tidak ditimpa oleh sesuatu
terhadap diri kita, kecuali apa-apa yang telah pun ditetapkan Allah Ta'ala terhadap diri kita. Qul laysibana illa ma kataballahu lana wa maulana. Dan dialah Allah Ta'ala itulah yang sebagai maula kita lah, pemelihara diri kita. Baik, kemudian kita masuk hadis yang seterusnya. Allah Ta'ala mengharamkan syurga atas hamba yang membunuh diri. Hamba yang membunuh diri. Diriwayatkan daripada Jundab bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu, kana fiman kana qablakum rajulun bihi jurhun. Kana fiman kana qablakum rajulun bihi jurhun fajaza'a fa akhadha sikinan fa harra biha yadahu. Wa fi riwayatin lil Muslim, falamma azantuhu intaza'a syahman min kinanatihi fanaka'aha fama raka'al dam hatta mata. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, badarani abdi binafsih haramtu alaihi jannah. Kama qala Rasulullah sallam. Hadis riwayat daripada Bukhari, Muslim dan Ibn Hibban. Ini lafaz daripada Imam Bukhari. Baik, apa kata Nabi Muhammad sallam? Qala Rasulullah sallam, telah berkatalah baginda Rasulullah sallam, kana fiman kana qablakum rajulun bihi jurhun. Adalah pada zaman dahulu terdapat seorang lelaki yang mengalami kecederaan, luka lah, jurhun yang sama luka. Kana fiman kana qablakum rajulun fihi jurhun, adalah dulu, kata Nabi, ada seorang lelaki ini dia ditimpa oleh kecederaan ataupun luka. Kemudian fajaza'am, tetapi dia hilang sabar berkenaan luka tadi. Ba'akhaza sikinan, lalu dia mengambil pisau. Dia ambil pisau, faharra biha yadahu, lalu dia menghiris akan tangannya. Menghiris tanganlah. Kan tempat yang urat kan? Kan seazar kan? Dia kalau potong urat tu kan dia mati kan? Macam itulah. Fa'akhaza sikinan faharra biha yadahu, lalu dia mengambil sikin ni, pisau. Pisau ni tu pisau tajam lah, atau pisau tumpu tak tahu kan, pisau tajam. Fahazza biha yadahu, lalu dia menghiris ataupun memotong tangan dia. Tangan dia ataupun dia punya urat telah jelah. Wa fi riwayatin lil Muslim, dan sabit satu riwayat daripada Imam Muslim, falamma azantuhu intaza'a sahman min kinanatihi fanaka'aha. Dalam satu riwayat pula dikata daripada Imam Muslim, ketika dia merasa sakit disebabkan oleh kecederaan tadi, dia mencabut anak panah daripada tempat simpanan anak panah, lalu dia mengopek luka tersebut. Dia kopek, dia kopek luka lah. Pamar kadam hatta mata. Kemudian lantas darah tidak berhenti mengalir sehingga dia mati. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu Allah Ta'ala pun berfirman, badarani abdi binafsi, hambaku tergesa-gesa terhadap dirinya sendiri. Maksudnya dia tak sabarlah. Dia tak sabar di atas apa yang berlaku pada diri dia. Haramtu alaihi jannah, lalu aku haramkan ke atasnya syurga. Masya Allah, tuan-tuan. Inilah yang berlaku kepada seorang lelaki lah. Jadi benda itu berlaku sebelum daripada Nabi. Tapi walaupun benda itu sebelum daripada Nabi, tetapi Nabi mengambil cerita itu untuk dijadikan sebagai pedoman lah kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita jangan sengaja mencari jalan untuk membunuh diri. Macam tu. Ini dalam bab membunuh diri. Kemudian ada satu hadis Nabi Muhammad SAW pula dalam hadis yang lain, dia kata, apa kata Nabi dalam satu hadis lain, di situ kat situlah, kat situ tak adalah. Hadisnya dia kata, man qatala nafsahu bil hadid fa hadidatuhu fi yadin
yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhaladan fiha abada. Wa man syariba saman faqatala nafsahu bahwa yatahassahu fin nari jahannam khalidan mukhalidan fiha abada. Wa man taradda min jabalin faqatala nafsahu bahwa yataradda fi nari jahannam khalidan mukhalidan fiha abada. Hadis riwayat daripada Imam Muslim. Maksudnya tuan-tuan, man qatala nafsahu bihadid, barang siapa membunuh dirinya dengan besi. Barang siapa membunuhnya dirinya dengan besi, fahadidatuhu biyadih, sedangkan besi itu berada di tangannya. Yatawajjahu biha fi batnihi fi nari jahannam, lalu dia menusuk-nusuk ke perutnya. Lalu dia menusuk-nusuk ke perutnya, maka masuk dah dia dalam neraka, kan, dalam keadaan kekal. Fi nari jahannam khalidan mukhalidan fiha abada. Masuklah dalam neraka selama-lamanya lah. Barang siapa yang membunuh diri menggunakan besi, tak kisahlah besi apa, pisau ke, parang ke, tombak ke, apa-apalah, senapang kan, pistol kan. Banyak orang bunuh diri, putus cinta ke, ataupun dikejar oleh ahlum ke, hutang sana banyak, hutang mata sini banyak, maka akhirnya bunuh diri. Betul tak? Jadi akhirnya dia akan masuk neraka, kata Rasulullah SAW. Kemudian faman syariba saman faqatala nafsahu fahuwa yatahassahu fi jahannam khalidan mukhalidan fiha abada. Siapa yang bunuh diri dengan minum racun, siapa bunuh diri dengan racun, maka dia masuk dalam neraka dan dia akan terus meminum racun itu selama-lamanya. Dia terus minum racun tu. Racun tu ada kat tangan dia lah. Dan dia masuk neraka khalidan mukhalidan, kekal selama-lamanya, ya abada selamanya. Kemudian waman taradda min jabalin fataqatalahu nafsahu fahuwa yataradda fi nar jahannam khalidan mukhalidan. Siapa bunuh diri dengan menjatuhkan diri dalam gunung, daripada di atas gunung jatuh ke bawah kan, maka dia masuk neraka nanti, maka dia akan jatuhkan diri dalam neraka selama-lamanya. Masya-Allah. Oleh itu Islam menekankan kan, jangan bercita-cita untuk mati kecuali dalam bab agama saja. Kalau dalam agama bolehlah, tentunya berjuang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan, berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, berperang fi sabilillah. Okey, macam tu boleh. Dalam tu boleh. Ataupun kemungkinan kalau sebut dalam kitab At-Tazkirah fi Ahwal Mata'ul Akhirah, peringatan pada urusan orang mati dan juga urusan akhirat. Kan, dibolehkan kita memohon kematian kepada Allah kalau seandainya dia memudarat kepada agama. Dia memudarat pada agama boleh. Kan? Kalau contohnya, kalau kau tak sembah patung, aku tembak. Kalau kau tak sembah patung, aku tembak. Kalau kau tak makan babi ni, aku tembak. Dia boleh mudarat pada tubuh badan dia. Dalam bab itu bolehlah kita mohon kata mati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau hanya sekadar macam tadi, tak perlulah. Tak perlu. Sebab Islam menegah daripada bercita-cita untuk kematian. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, dia kata la yatamannayanna ahadukum amut min durrin asabahu fa in kana la budda fa'ilan falyakun Allahumma ahyini ma kanatil hayat khairan li wa tawaffani idza kana wafa khairan li. Janganlah mengharapkan kematian kerana timpa musibah dunia. Jika terpaksa, maka naklah dia mengucapkan, ya Allah, panjangkanlah hidupku jika kehidupan tu baik bagi aku. Ya Allah, matikanlah aku seandainya kematian itu baik bagi aku. Kemudian Allah Ta'ala juga sebut, dia kata, la taqnatu min rahmatillah. Qul ya ibadiyallazina asyrafu min ala anfusihim. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu al-ghafurur rahim. Surah Az-Zumar ayat 53. Wahai hamba-hambaku, ya ibadi allazina asyrafu, orang-orang yang melampaui batas dalam dirinya, la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a.
Allah Ta'ala mengampunkan dosa semuanya. Innahu wal ghafurur rahim. Dan Allah Ta'ala tu maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian kita kena tahulah kehidupan dunia ni ialah, dalam dunia ni ialah kehidupan kita memang diuji. Dunia, dan nama dunia mestilah negara ujian. Allah Ta'ala jadikan dunia ni sebagai ujian. Walinablakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wa anfusi was samarat wa basyirus sabirin. Kami akan menguji kamu dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta benda, kemudian dengan kematian, kemudian kekurangan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi dunia ni negara ujian. Pergi mana aja mesti ada ujian. Sama ada orang kaya ke, orang miskin, semua ada ujian. Orang kaya, kita jangan anggap orang kaya tu, oh dia tak ada ujian. Dia kaya, duit banyak. Ujian apa dia? Sebenarnya orang kaya pun ada ujian. Sebab apa? Dia nak uruskan duit dia, pening juga nak uruskan duit ni. Tak. Kemudian orang kaya pula diuji dengan nafsu. Duit banyak. Bila duit banyak, macam-macam nak beli. Tu nak belilah. Tu dia fikir nak tambah rumah, renovation rumah lah. Kereta pun nak tambah lagi kereta kan. Jadi kaya duit banyak. Kemudian dia juga pening nak jaga macam mana harta dia tadi. Jangan orang rampas. Jangan dimasuki oleh orang untuk mengampas harta dia. Kalau tanah ni dia kena fikir juga. Takut nanti orang curi tanah dia, ambil tanah dia. Kalau orang miskin pun fikir juga tu, pening juga mikir miskin kan. Macam mana nak cek duit, macam mana nak bayar tu, nak bayar ni. Kan bil tertunggak dan sebagainya. Kemudian kalau sakit nak kos perubatan. Kalau orang sakit, orang miskin kemudian dia sakit. Dah lah miskin, sakit lagi. Dah lah duit tak ada, lepas tu nak kos perubatan lagi. Sakit jantung lah, kan? Sakit tu lah, macam-macam kan. Jadi masing-masing diuji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita anggap orang kata tak ada ujian. Semua ada ujian. Daripada orang yang kecil, besar, tua, semua ada ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kaya ke, sederhana ke, miskin, semua ada ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kan Nabi kata janganlah kita mencari jalan untuk membunuh diri, kerana sebut dalam hadis ini siapa membunuh diri, contohnya kalau makan racun, maka racun tu akan ada kat tangan dia besok di akhirat. Siapa membunuh diri dengan menggunakan besi tajam, maka dia akan menusuk pada perutnya besok di akhirat. Kemudian barang siapa yang membunuh diri dengan terjun daripada gunung atau tempat tinggi, terjun jembatan. Contohlah. Kan banyak kan yang berlaku kan. Orang ada masalah jiwa kan. Kan masalah tekanan kehidupan, panjat bangunan tinggi, nak terjun ke bawah, bomba pun datang kelang kabut nak selamatkan. Kemudian jambatan Pulau Pinang tu tuan-tuan. Ramai tu terjun tu. Jambatan Pulau Pinang kan. Ramai orang terjun ke bawah tu. Kan? Biasanya orang ada masalah lah. Kadang motor kereta ada kat atas, orang tak ada. Rupa-rupa dah terjun ke bawah dah. Ada yang dapat diselamatkan dan ada yang mati tuan. Mati membunuh diri lah akhirnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan meredha kepada hamba-hamba yang begitu. Baik. Kalau dia bukan Islam tu lainlah. No Islam. Orang bukan Islam tu lantak pada dia lah. Yang tak beriman kan kepada Allah Ta'ala. Memang dia masuk neraka. Ni yang orang Islam ni masalah ni. Orang Islam ni masalahnya. Yang hilang dia punya punca arah kehidupan dia. Baik. Jadi apakah penjelasan daripada hadis ini? Pertama, sentiasa bersabar. Sentiasa bersabar dan redha atas segala musibah yang menimpa. Di samping berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, pengharaman syurga pada mereka yang bunuh diri. Ditakwil oleh ulama dengan tempoh masa tertentu sebelum dimasukkan ke dalamnya. Namun jika dia menganggap perbuatan itu sebagai halal, maka dia kekal dalam neraka disebabkan etikat itu.
bukan dosa membunuh diri. Kalau dia kata ini kan perbuatan ni halal lah, boleh bunuh diri. Lainlah kalau dibunuh tu lain. Kalau dibunuh tu lain, bukan dia bunuh diri tapi dibunuh, terbunuh kan, ataupun mati aksiden lain. Bukan sengaja bunuh diri. Lainlah kalau kata dia sengaja melawan arus, buat kereta macam gila, lepas tu melawan arus, kemudian berlaku kemalangan, mati, tak? Tu sengaja lah tu, menempah maut, tak? Dah tahu jalan tak betul, apa kau pergi? Kemudian membunuh diri juga boleh terjadi melalui pelbagai cara, bukan sahaja dengan perbuatan yang disebut oleh baginda Rasulullah di atas tadilah. Jadi dalam hadis tadi dikata ada seorang lelaki yang mana dia hidup pada zaman sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia luka tangan dia, lepas tu dia nazak, kemudian dia kata ni tak ada harapan aku nak hidup ni. Maka dia ambil pisau terus dia potong tangan dia, urat tangan dia. Baik. Kemudian kita lihat ada seterusnya ancaman kepada pembuat patung. Dahatu ana wa Abu Hurairah daran li Sa'idin aw li Marwan. Fara'a musawiran yusawiru fi jidar. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul wa man azlamu mimman zahaba yakhluqu bi khalqi fayakhluqu habbatan wal yakhluqu til muslim aw la yakhluqu sya'iratan summa da'a bitawrin min ma'in faghasala yadayhi hatta balaga ibtah ketiak. Fakultu ada Abu Zuhra. Beliau berkata dahaltu ma'a Abi Hurairah daran bin Madinati. Dia kata satu hari aku masuk bersama dengan Abu Hurairah dalam satu rumah di Madinah. Jadi Abu Zahra ni bersama dengan Abu Hurairah. Mereka masuk dalam satu rumah. Para a'laha musawiru. Lalu mereka melihat dalam rumah itu terdapatnya pembuat patung yang sedang mengukir patung. Pembuat patung sedang mengukir patung. Wa fi riwayatin Muslim, dan sampai satu riwayat daripada Imam Muslim, dahatu ma'ahu Hurairah fi darin Marwan. Aku masuk bersama Abu Hurairah dalam rumah Marwan. Pada apiha tasawir, dan aku lihat dalam rumah Marwan itu sedapatnya patung-patung. Tasawir ni patung-patung lah, ataupun tamasil. Separuh istilah dia kata tamasil. Ataupun asnam. Asnam ni pun patung juga. Alif, sad, nun, alif, mim, asnam patung. Tamasil, tamasil pun juga dikatakan sebagai patung ataupun acak-acak ni. Dia kata para api tasawir. Maka mereka melihat dalamnya terdapatnya patung-patung. Wali Ibnu Hibban, dan sabit dalam riwayat daripada Ibnu Hibban, ada menyatakan rumah Sa'id, ada menyatakan rumah Marwan. Jadi kemungkinan Sa'id dan Marwan ni orang yang samalah, orang yang bersama. Para musawiran yusawiru fil jinnah. Maka ia melihat dalam rumah itu kan seorang pengukir patung sedang melukis di dinding, dia kata. Para musawiran yusawiru fil jidar. Maka dia melihat dalam rumah itu, dalam rumah Sa'id ataupun Marwan tadi, terdapatnya pengukir ataupun pelukis yang melukis pada dinding. Qala sami'tu Rasulullah yaqul. Berkata ia, aku dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata, wa man azlamu mimman zahaba yakhluqu ka khalqi. Dia kata saya mendengar Rasulullah telah bersabda daripada firman Allah Taala, dia kata siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat ciptaan seperti ciptaan aku, kata Allah Taala. Jadi Nabi kata, tapi dia ambil daripada firman Allah Taala. Nabi bersabda, tapi dia ambil daripada kalam Allah Taala. Jadi Nabi kata waman azlamu mimman zahaba yakhluqu ka halqi. Siapakah yang lebih zalim daripada orang. Dalam satu riwayat Muslim,
atau pergilah dia mencipta sebiji gandum. Au yahluku sa'iratan. Pergilah mencipta sebiji gandum. Sudah tentu tak boleh lah tu. Tak mampulah kita nak mencipta sebiji binang, kan, sebiji zarah, sebesar zarah ataupun sebiji gandum pun kita tak akan mampu mencipta, kan. Ini nak menunjukkan pada kita lemahnya manusia lah. Manusia tahu makan je, kan. Manusia hanya tahu makan je, kan. Biji binang daripada beras ke apa dan sebagainya kita makan tu. Ada juga manusia yang buat beras daripada plastik pun ada juga. Tapi bukan ori lah. Ni yang maksud saya ni ori, yang asal dia, yang ori dia. Itulah yang Allah Ta'ala je boleh cipta. Manusia tak mampu nak cipta yang ori tu, yang original dia. Jadi Allah Ta'ala kata, bila orang yang buat ciptaan seperti ciptaan aku, kata Allah Ta'ala, buat patung ke, buat patung sebagainya, maka pergilah mencipta sebiji benih, atau pergilah cipta sebiji zarah, atau buatlah orang kata sebiji gandum. Nescaya semua kamu takkan mampu membuatnya. Dalam hadis ini dia tak sebut benda tu. Dia tak sebut nescaya tu, tak ada yang original. Gitu. Baik. Kemudian summa da'a bitaurin min ma'in. Kemudian Abu Hurairah meminta dibawakan bekas berisi air. Lalu beliau membasuh kedua tangannya sehinggalah sampai ke ketiaknya. Faghasala yadayhi hatta balagha ibtahu. Lalu Abu Hurairah pun kata berwuduk dengan menggunakan air tadi sampailah kepada ketiak Abu Hurairah. Faqultu, maka aku berkata, ya Abu Hurairah, asyai'un sami'tuhu min Rasulillah SAW. Wahai Abu Hurairah, adakah engkau pernah mendengar sesuatu daripada Rasulullah SAW tentang melebihkan basuhan wuduk? Faqultu, maka aku berkata, qala berkata ia muntaha hilyati. Dia kata, beliau berkata penghujung perhiasan. Mana orang-orang beriman akhirat besok adalah sehingga paras lebihan basuhan wuduknya. Mereka akan bercahaya-cahaya di akhirat besok dengan basuhan wuduk dia. Sebabnya kita bila kat wuduk, maka kita disunatkan melebihkan bacaan basuhan wuduk kita lah. Kalau tangan tu jangan hanya setakat siku je, lebihkan daripada siku. Kaki pun betul juga, jangan hanya sekadar buku lali je, melebihkanlah basuhan daripada kaki kita. Cuma dalam konteks kata fiqh pula, jangan kita berlebih-lebihan dalam basuhan. Mana membazir air tak boleh. Membazir tak boleh. Tapi kita digalakkan melebihkan. Tapi kalau kita angkat wuduk tu lebih, kan, supaya kan besok akhirat besok, kan, kita punya anggota wuduk tu bercahaya-cahaya, kan, itu boleh. Itu bukan makna membazir lah, bukan makna membazir. Tapi kalau membazir, orang kata sengaja berlama-lama dalam angkat wuduk, itu memang dia tegah boleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak digalakkan membazir-bazir, membuang air dan sebagainya. Itu dia katakan israf ni membazir air. Kan, hatta kalau seandainya kita angkat wuduk pada air mengalir pun boleh juga berlaku pembaziran kat situ, sebut dalam hadis, kan. Baik, so apakah pengajaran daripada hadis ini? Jom, ada dua benda lah sebutlah hadis ini. Satu berkenaan dengan gambar tadi, patung-patung tadi. Kena patung-patung tu, dan asal patung ini, kan, siapa kalau zaman sebelum baginda Nabi SAW dilantik sebagai Nabi dan Rasul, siapa orang yang pertama yang membawa patung ke Mekah? Sebelum daripada penyembahan patung di Mekah itu, kan, orang-orang Arab ni mereka kata mengikut kepada syariat Nabi Ibrahim AS, kan. Mereka melakukan tawaf di Kaabah, mereka juga bersa'i mengikut kepada syariat Nabi Ibrahim AS. Amru bin Lu'ay daripada kabilah Al-Khaza'ah, yang disebut dalam kitab Rahimul Maktum yang dikarang oleh Syekh Al-Mubarakfuri berkenaan dengan sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan, Amru bin Lu'ay ialah orang yang pertama sekali bawa patung ke Mekah.
Sebelum itu Mekah ni bersih daripada patung. Dan Amru bin Lu'ay ni kan, dia ni disebut dalam kitab dia kata dia ni termasuk di kalangan ukabiril ulama wa afdalul awliya, dia kata. Maknanya dikatakan macam ulama besar lah pada masa itu. Dia ni ulama besar dan dia dikatakan orang macam wali Allah Ta'ala. Satu hari dia ni pergi ke Syam. Dia pergi ke Syam. Sampai di Syam, dia tengok orang Syam ni sembah patung. Dan Syam ni terkenal sebagai antara bumi aulia, bumi para nabi, para rasul dan sebagainya. Jadi takkanlah Kaabah, letaklah Kaabah. Bila dah masuk dalam letaklah Kaabah, dia panggil semua orang-orang Arab Mekah masa tu. Dia kata, jom kita sembah benda ni, dia kata. Jadi mereka tanya, tuan ambil kat mana? Dia kata, saya ambil daripada Syam. Saya ambil daripada Syam. Yang bangang pula orang ni ikut je. Dah Amru bin Lu'ay. Maklumlah Amru bin Lu'ay ni dia kata macam ulama besar masa tu. Ulama yang hebat pada masa tersebut. Itu pada masa sebelum daripada kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Nabi tak lahir lagi masa tu tuan. Jadi dipanggil orang Arab semua, inilah Tuhan baru kita, dia kata. Jom kita sembah. Jadi akhir semua sembah lah, sembah patung. Itu yang bermulanya sejarah patung di Mekah masa tu. Kemudian ada pula pendapat menyatakan bahawa Amru bin Lu'ay ni dia nampak jin. Dia boleh nampak jin. Dan jin ada perintahkan pada dia supaya menggali satu kawasan yang dalam kawasan itu terdapatnya patung-patung yang ada pada zaman Nabi Nuh AS. Seperti Al-Yafis dan banyaklah patung-patung yang ada pada zaman Nabi Nuh AS itu dijumpa kawasan itu, dia gali. Kemudian apabila kabilah-kabilah Arab ni datang pada musim haji ke Mekah, kan, kabilah-kabilah tu semuanya dibagi satu patung. Ambil patung ni, dia kata, walaupun dalam masa sama mereka beriktikad kan Allah Ta'ala tu wujud dan mereka juga mengikut pada syariat Nabi Ibrahim AS, tetapi dalam masa sama mereka sembah patung. Dan mereka juga berkorban, niatkan korban itu untuk tanaman mereka dan juga niatkan korban untuk Allah Ta'ala. Mana-mana yang kan niat korban dia tadi kepada Allah Ta'ala, kadang-kadang tak sampai pada Allah, dia bagikan kepada tanaman-tanaman dia lah. Niatkan korban untuk tanaman-tanaman dia. Kalau niat korban untuk tanaman-tanaman dia tadi, kalau tak jadi, maka dia tak bagi pada Allah Ta'ala. Dia tak bagi pada Allah Ta'ala. Yang tak jadi, kalau pun Allah Ta'ala tu tak jadi, dia bagi pada tanaman-tanaman dia. Inilah tabiat orang-orang Arab masa itulah. Kemudian mereka buat tawaf, tapi tawaf dalam keadaan bertelanjang. Kemudian tawaf tepuk tangan, tawaf dalam keadaan kata bercampur lelaki perempuan dan sebagainya. Mereka buat juga syariat Ibrahim tu, mereka buat jugalah. Tawaf mereka buat, sa'i mereka buat, mengerjakan haji mereka buat, tapi dah campur aduk wassalam. Dan bila dalam peristiwa Hudaybiyah, Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah, dalam peristiwa pembukaan kota Mekah, Nabi berjaya menawan kota Mekah bersama dengan para sahabat. Di Kaabah itu terdapatnya berapa patung tuan? 360 patung. 360 patung terdapatnya di kawasan Kaabah. Ada dalam Kaabah. Dan Nabi ambil patung-patung itu, musnahkan patung-patung tadi, akan daripada Masjidil Haram, lalu dibakarlah semua patung-patung tersebut. Itu disebut dalam kitab Sirah An-Nabawiyah, kitab Rahim Maktub yang dikarang Al-Mubarak Qudir wa Ta'ala tu kan. Dia ada kitab Arab dan juga ada terjemahan dia juga lah. Baik. Kemudian dalam hadis ni kan disebut tentang berkenaan wuduk tadi kan. Dalam wuduk, mana ada dua benda berlaku lah dalam hadis ni. Satu berkenaan patung tadi, kemudian berkenaan dengan wuduk. Mana wuduk ini dibolehkan kita melebihkan basuhan, macam Abu Hurairah sebut tadi kan.
Faghasala yadaihi hatta balagha ibtahu. Maka dia pun mengangkat wuduk, membasuh tangan dia sehingga sampailah ke ketiak dia. Angkat wuduk tu, basuh tangan sampai ke ketiak. Ibtahu ni ketiak dia. Semana kita boleh angkat wuduk sampai ketiak. Cuma yang tak boleh ni ialah membazir wuduk, membazir-bazir air. Sampai timbul syak dan ragu. Dah sah ke tak sah ni? Kan? Dah basuh ke belum basuh? Tu memang dia tegah lah dalam konteks Islam ni. Baik. Kemudian Nabi kata, maka Abu Hurairah kata, ya Abu Hurairah, asyai'un sami'tum min Rasulullah, wahai Abu Hurairah. Kata Abu Zuhra, adakah engkau dengar daripada Nabi SAW berkenaan perkara ini? Maka dia kata, dia dengar. Mana sampailah penghujung perhiasan. Mana orang beriman akhirat besok lah, sehingga para selebihan basuhan dia semua besok akan bercahaya-cahaya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala pada kiamat, tuan-tuan. Okey. Apa dia punya pengajaran pada hari ini belakang tu? Patung. Sebab apa? Sebab tidak ada wujud penyembahan. Dia kalau patung yang ada wujud penyembahan tu, tu yang diharamkan. Kalau tak ada penyembahan, tak adalah. Kemudian manusia tak mampu menandingi walau sekecil-kecil ciptaan Allah Ta'ala, apatah lagi untuk menyayangi Allah Ta'ala. Kemudian melihat dan menghayati kekuasaan Allah Ta'ala melalui penciptaannya. Kemudian galakkan melebihkan basuhan ke wuduk. Di akhirat nanti anggota tersebut akan bercahaya dan dipakaikan perhiasan sehingga kadar lebihan basuhan itu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai situlah tuan, kita punya pengajian malam ni. InsyaAllah akan datang kita sambung penangguhan pengampunan terhadap hamba yang bertelagah. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan tak? Sebelum saya tutup. Ada? Tak ada. Tak ada? Tak ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'an wa ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tahassana bi zatil jabarut wa tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal ladzi la yamun. Allahumma sib anna hadzal waba wa qina syarrar rada wa najina minat ta'ni wa ta'un wal bala bi lutfika ya latif ya khabir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.